jiwa kacau. Aku anggap kekasih, cantiknya itulah bijaksananya. Bijaknya cantikkan dirinya. Oh, kekasih tiada dicinta karena rupa. Isinya yang dikata, yang dilihat, yang didengar. Siapa yang tahu? Amat susah untuk berjumpa orang yang kaya, berbahasa dan lawan. Siapa itu? Ingin tahu, baru ingin tanya namanya. Oh, tetapi malu, jangan-jangan dia masih tidak berpunya. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Jangan-jangan bila sampai di tempat kerja, kepala miring saja, jadi sasau, jiwa kacau. Aku anggap dia masih tidak berguna. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Jangan-jangan bila sampai di tempat kerja, kepala miring saja, jadi sasau, jiwa kacau. Aku anggap Bom dalam daerah kecil Engkerili di Seri Aman. Ia juga merupakan salah satu tarikan pelancongan di negeri ini. Salam sejahtera, saya Ahmad Zahid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 29 Januari 2023. Saya Akmal Saleh. Kita ikuti antara paparan utama malam ini. Kesibukan tugas dan jadual harian yang padat tidak menghalang Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng daripada menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina di Bintulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pemimpin supaya tidak melupakan dan menyusahkan rakyat jika sudah memegang kuasa. Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA telah menyerahkan lebih daripada 70 senarai projek yang bernilai 780 juta ringgit kepada Premier Sarawak pada awal bulan ini. Kerajaan Sarawak mengharapkan peruntukan yang lebih besar dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan semula pada 24 Februari akan datang. Seramai 22 orang pegawai penjawat awam di Sarawak yang telah bersara diraikan dalam Majlis Kalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak. Penganjurannya adalah sebagai penghargaan kerajaan terhadap khidmat bakti pesara perkhidmatan awam Sarawak sepanjang tempoh perkhidmatan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng, kerajaan sentiasa memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua anggota perkhidmatan awam yang telah menyumbang khidmat bakti kepada Sarawak. At this juncture, I must express my appreciation to all the civil servants who are with us in the government to face COVID-19. It is not easy. One is fatality rate is there. Number two, at that time, there wasn't any confirmed drug that can fight COVID-19. Number three, our economy is affected. People lost their income.
And these are the three major problems that we face. But when you, civil service, work with me, we managed to handle COVID-19 successfully. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sekalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Katanya lagi, pesara perkhidmatan awam turut diseru untuk menyampaikan ceramah kepada anak muda dan para pelajar di Sarawak dalam usaha untuk memberikan pendedahan yang lebih luas mengenai bidang berkaitan. Kita dah ada 5 training institution kita ada, dan saya akan minta mereka as part of their pengajaran kepada student to get experienced people to give talk kepada para pelajar, because sometimes textbook okay, tapi kalau textbook campur dengan experience, it enrich the knowledge of those who are learning. Saya percaya tuan-tuan akan dikendaki untuk memberikan part-time talk macam TED lah, TED, TED with talk kepada anak-anak kita. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koh Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Kesibukan tugas dan jadual harian yang padat tidak menghalang Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg daripada menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di Bintulu. Setibanya beliau dari Kuching pada Ahad, Abang Jari serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang menghadiri Rumah Terbuka Anjuran Parti Demokratik Progresif PDP. Majlis berkenaan yang berlangsung di Dewan Suarah Bintulu dihadiri seramai 15,000 tetamu. Ketibaan beliau di majlis itu sekitar 11.40 pagi disambut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dan isterinya Datin Sri Hiu Mulan. Pada majlis itu, Abang Jari turut menyaksikan persembahan tarian singa dan kemudian sama-sama menggaul lisang dan memotong kek sebelum menjamu selera bersama tetamu lain. Usai majlis di Dewan Suarah, Abang Jari meneruskan kunjungan rumah terbuka di Dino World, Anjuran Pusat Khidmat Tanjung Batu dan Persatuan Fuchau Bintulu. Majlis itu menyaksikan kehadiran lebih 5,000 pengunjung daripada segenap lapisan masyarakat. Rata-rata pengunjung yang ditemui meluahkan rasa gembira kerana dapat berjumpa Abang Jari pada majlis itu. Terlalu happy sebab jarang tengok secara dekatlah Ketua Menteri Sarawak. Happy sebab boleh nampak dia orang. Sejurus selepas selesai menghadiri rumah terbuka, Abang Jari bersama rombongannya bertolak ke Singapura untuk menyertai lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Abang Jari dijangka kembali semula ke Bintulu pada Isnin bagi menghadiri Majlis Makan Malam Ulang Tahun ke-10 Pelabuhan Perindustrian Samalaju dan kemudian membuat lawatan ke loji metanol Petchem pada keesokan paginya sebelum beliau berangkat pulang ke Kuching. Lawatan rasmi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg ke Singapura dijangka akan mengukuhkan lagi kerjasama yang sedia terjalin dalam beberapa bidang. Abang Jari kini berada di Singapura bagi menyertai delegasi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan memulakan lawatan rasmi bermula esok. Untuk perinciannya kita bersama Firdaus Ismail di Singapura. Silakan Firdaus. Baik, terima kasih Akmal Saleh di Kuching. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketika ini sedang menghadiri majlis perbincangan yang melibatkan delegasi-delegasi Sarawak yang akan turut serta dalam lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Republik ini esok. Antara yang turut hadir pada perbincangan malam ini termasuklah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi. Baik, apabila kita bercakap mengenai hubungan ataupun hubungan antara Singapura dan Sarawak bukanlah perkara baru kerana kedua-dua pihak telah lama bekerjasama dalam bidang pelancongan dan juga perdagangan. Malah pada tahun lepas, delegasi Menteri Pertanian daripada Singapura turut berkunjung ke Sarawak yang memberi petanda bahawa betapa Republik ini sedar potensi dan manfaat yang dimiliki oleh Sarawak.
Antara perkara yang dijangka akan dibincang membabitkan pertemuan pemimpin tertinggi Malaysia dan Singapura esok ialah kerjasama dalam bidang ekonomi hijau dan juga ekonomi digital. Yang mana kita tahu Sarawak dalam soal ekonomi hijau telah berada di hadapan, paling terkedepan, paling maju di Malaysia berbanding negeri-negeri lain, dan tidak mustahil Sarawak akan turut melihat Singapura sebagai pasaran baru untuk mengeksport tenaga hidrogen yang dihasilkannya selepas berjaya memikat ataupun menarik minat Jepun dan Korea Selatan sebelum ini. Pastinya perkembangan ini akan terus memacu ataupun memberi sinar baru dalam usaha Sarawak untuk mencapai matlamatnya menjadi negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Baiklah, saya kira setakat itu saja dahulu laporan saya, Fidah Ismail, dan juru kamera Awang Azmil Awang Ahmad dari Kota Singa untuk Utama TVS. Terima kasih. Baik, terima kasih Firdaus. Seterusnya, Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA telah menyerahkan lebih daripada 70 senarai projek yang bernilai RM780 juta kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada awal bulan ini. Pengerusinya, Datuk Amar Douglas Sugambas berkata senarai itu kini hanya menunggu kelulusan daripada Abang Johari. Kata Ugah lagi, senarai cadangan itu antara lain melibatkan projek infrastruktur dan kemudahan di 8 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Betong. Justru beliau berharap sebaik sahaja projek-projek itu diluluskan, ia akan dilaksanakan mengikut jadual. Sehubungan itu, Ugah berkata pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Kewangan Negeri untuk memuktamadkan senarai cadangan projek tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina Anjuran Masyarakat Cina SPAO pada Sabtu. Kerajaan Sarawak mengharapkan peruntukan yang lebih besar dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan semula pada 24 Februari akan datang. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, peruntukan yang besar daripada Kerajaan Persekutuan adalah penting bukan sahaja untuk kegunaan dalam pembangunan infrastruktur tetapi juga bagi mengukuhkan sekuriti makanan di Sarawak. Ya, itu besar harapan sebab saya dengar dia mau fokus kepada food security dan juga keselamatan makanan. Jadi kita harap Sarawak akan mendapat big punch besar daripada itu portion supaya kita dapat meneruskan our food security dan sebagainya. Jelasnya peruntukan lebih besar kepada Sarawak akan membantu wilayah ini memanfaatkan tanah yang luas ke arah merealisasikan matlamat menjadi bakul makanan negara. Sementara itu, mengulas soalan pemberita mengenai kebenaran kenyataan bahawa Sarawak terpinggir dalam peruntukan bajet persekutuan sebelum ini jawapan Rundi. That one I cannot comment, but I want to see for myself what is that, whether sama ada unfairness and so on. Tetapi kita faham bahawa dalam keadaan ekonomi yang sebegini kita harus prudent dan juga harus prioritize apa yang perlu dibuat. Dan apa sekalipun Sarawak akan dengan sedaya upaya whether mendapat atau tidak banyak bahagian daripada ataupun portion from federal government including DOPAN, kita akan meneruskan rancangan kita. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaku wujudnya kebenaran bahawa Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak terpinggir dari segi pemberian peruntukan dalam bajet Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata perkara itu akan mendapat perhatian sewajarnya meskipun terdapat kekangan dalam aspek pendapatan dan perbelanjaan kerajaan. Kepakaran Singapura ditagih untuk membantu Sarawak melonjakkan lagi pendapatannya menerusi sektor pertanian dan tenaga boleh diperbaharui. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata pelbagai aspek telah dibincangkan antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Singapura bagi menerokai dan memperkasa kedua sektor itu secara bersama. Kelebihan Sarawak adalah kita mempunyai space. All we need is the brand power. Singapura mempunyai brand power, jadi kita gunakan brand power mereka dengan membangunkan keadaan tanah yang besar di Sarawak melalui agriculture, industri agriculture dan sebagainya, juga aktiviti-aktiviti teknologi baru.
Menurut Rundi, Kerajaan Sarawak turut menjadikan Singapura sebagai platform bagi mengeksport produk dari wilayah ini ke pasaran global. Dalam pada itu, beliau menegaskan hubungan yang terjalin antara Sarawak dan Singapura akan terus dikekalkan kerana ia memberi impak yang positif dan memberi manfaat kepada wilayah ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof mengingatkan jentera PBB Sarawak untuk sentiasa berwaspada terhadap politik kusam yang boleh menjejaskan keampuhan gabungan Parti Sarawak GPS. Menurut Fadilah yang juga ahli Parlimen Petrajaya, kerjasama GPS dengan parti lawan bagi membentuk kerajaan perpaduan adalah senario politik baru yang perlu didepani dengan langkah berjaga-jaga. Cuma ingatan pada kita semua, jangan kita leka. Bila kita kudukkan dalam kajian perpaduan kini itu, ada orang bertambah semangat juga. Ayah kita kena ingat, orang bertambah semangat sebab sidak madah Perdana Menteri daripada sidaknya. Jadi untuk ialah kita kini itu, pastikan jentera kita jangan leka, kita terus beri khidmat yang terbaik kepada rakyat kita khususnya di Sarawak tu dan kawasan parlimen kita, supaya setidaknya tahu yang membawa pembangunan, yang membantu rakyat adalah parti kita, parti GPS. Fadilah berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Jentera PBB Petrajaya pada Sabtu malam. Dalam pada itu jelasnya lagi, ucapan tahniah yang diterimanya sebagai pemimpin Sarawak pertama yang dilantik untuk menjadi timbalan Perdana Menteri dikuatiri hanya akan melalaikannya kerana menerima pujian. Justru kata Fadilah, ucapan takziah adalah yang terbaik untuk mengingatkannya kepada amanah besar yang dipikulnya bagi memenuhi aspirasi rakyat. Tapi sebenarnya takziah mengingatkan kita bahawa itu adalah satu amanah. Bila kita menang besar, bila kita diberi amanah, amanah yang kena dipikul dengan sebaik-baiknya. Sebab harapan rakyat kini itu tinggi. Turut hadir pada majlis tersebut adalah Ketua Setiausaha Politik di Jabatan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan merangkap Adun Samariang, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali dan Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki. Majlis itu bertujuan meraihkan peranan dan sumbangan jentera PBB yang telah berusaha untuk memenangkan calon parti GPS sehingga mencapai kejayaan cermelang pada pilihan raya umum yang lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman menghargai jentera Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak yang telah menggembleng tenaga untuk meraih kejayaan bergaya bagi gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum PRU lepas. Fazruddin yang juga Ketua Setiausaha Politik di Jabatan Premier Sarawak melahirkan rasa kagum dengan semangat para petugas yang terus bekerja tanpa mengenal erti penat lelah. Kejayaan dan usaha gigih semua kita di P194 Petrajaya di mana kita telah menang dengan bergaya dalam pilihan raya umum yang lepas. Dan ini merupakan hasil usaha gigih daripada each and every one of you yang berada dalam dewan ini. Katanya lagi, kejayaan yang diraih oleh GPS bukan sekadar berjaya meningkatkan jumlah kerusi dalam Dewan Undangan Negeri dan Parlimen, malah ia lebih bermakna lagi apabila Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini adalah kejayaan kita bersama dan patut kita banggakan dan artinya makin besarlah tanggungjawab kita semua untuk masyarakat khasnya. Pada PRU ke-15, Fadilah berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Petrajaya apabila beliau memperoleh sebanyak 54,745 undi dengan majoriti 41,363 undi untuk menewaskan calon Pakatan Harapan Sofian Julaihi dan Osman Abdillah dari Parti Sedar. Pada edisi PRU 15, Parlimen Petrajaya mempunyai 109,670 pemilih berdaftar.
Sejak 50 tahun yang lalu, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas telah menganjurkan hampir 727 program yang melibatkan pelbagai peringkat masyarakat untuk memartabatkan golongan belia di negeri ini. Menurut Presiden Saberkas Negeri Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, antara 3 kluster yang ditekankan dalam program tersebut adalah sosial, rekreasi dan kebajikan, pendidikan, latihan dan kepimpinan serta ekonomi dan keusahawanan. Lebih kurang 727 program. Jadi tiap-tiap minggu, hampir tiap-tiap minggu sama ada di Sadong Jaya, di segenap pelosok negeri Sarawak, mesti ada program-program tertentu untuk sambutan ulang 50 tahun tu. Kita sudah mengatur lebih kurang rancangan 700 lebih program. Sama ada program riadah, program pendidikan, program ekonomi keusahawanan, latihan, kepimpinan, rekreasi, kebajikan dan sebagainya. Jelas Abdul Karim yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, selain memartabatkan golongan belia, ia adalah antara usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sesama masyarakat setempat. Sebab itulah program-program yang kita aturkan menjurus kepada untuk memartabatkan belia-belia, dan selain daripada itu untuk memberi keceriaan kepada masyarakat dalam kawasan-kawasan. Ini adalah antara tanggungjawab kita sebagai pemimpin belia. Abdul Karim berkata demikian pada program Kayuhan Santai Amal Saberkas sempena sambutan Jubli Emas Saberkas di Samarahan. Seramai 50 peserta berbasikal terlibat dalam acara amal tersebut. Pada majlis itu juga, sebanyak 10 kampit beras telah diserahkan secara simbolik. Program Saberkas Prihatin yang dianjurkan setakat 2021 adalah sebanyak 52 program, manakala pada 2022 pula, sebanyak 40 program telah berjaya dilaksanakan dengan pemberian dana sebanyak RM5,000 kepada setiap cawangan Saberkas. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin, menyeru kepada para usahawan lada untuk meluaskan lagi perusahaan lada tempatan ke pasaran global. Menurutnya, usahawan tempatan harus melihat pemasaran produk ke luar negara sebagai satu peluang yang baik bagi meningkatkan perniagaan produk tempatan. Kita harus berani, kita harus keluar, kita harus menjelajahi dan kita harus melihat negara luar ini sebagai peluang kita untuk mendapat peluang-peluang perniagaan. Sebab kalau kita melihat di dalam perspektif negara, mungkin tidak mencukupi. Tapi saya percaya selepas anda semua conquer ataupun menjelajahi ataupun meneroka pasaran di negara kita, anda semua harus bangkit. Beliau menambah perkara itu dapat direalisasikan melalui bantuan daripada agensi kerajaan, Majlis Amanah Rakyat MARA, Lembaga Lada Malaysia dan syarikat pasaran besar yang memainkan peranan besar dalam memasarkan produk tempatan ke luar negara. Saya juga ingin menggalakkan usahawan di sini untuk sentiasa melihat negara luar dan juga mengejarkan peluang-peluang yang ada. Saya percaya MARA boleh tolong, Ayol Supermarket boleh tolong, Lulu Hypermarket pun boleh tolong. Their presentation, they are in every part of the world, especially in UAE, in Dubai, and saya percaya juga syarikat-syarikat yang lain boleh memainkan peranan untuk membantu mereka ini. Mongin berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gala Nang Ori. Turut hadir pada majlis tersebut adalah Pengarah MARA Negeri Sarawak, Dr. Azmi Ahmad Murjad. Komuniti koperasi di Sarawak diseru untuk merebut peluang perniagaan dan melibatkan diri dalam industri minyak dan gas. Malah peluang usahawan koperasi di dalam industri tersebut juga terbuka luas, lebih-lebih lagi apabila satu entiti koperasi bersama ditubuh bagi mendapat bantuan dan sokongan pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat, kerjasama gabungan ini bukan sahaja mampu menjana pendapatan ekonomi untuk masyarakat setempat tetapi juga memberi peluang pekerjaan kepada para belia. Dan mereka ini boleh bergabung membentuk satu koperasi yang akan melibatkan diri bersama-sama di dalam industri minyak dan gas di Sarawak ini. Jadi inilah yang ingin kita lihat, dan yang masa yang sama koperasi ini akan menjanakan pendapatan yang lebih kepada semua ahli-ahlinya, semua keluarga yang terlibat. Beliau berkata demikian semasa program Turun Padang ke arah memasyarakatkan Koperasi Maskop 2023 di Miri. Tambah beliau lagi, industri koperasi Malaysia IKMA Zon Sarawak di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP juga komited memastikan gerakan koperasi di Malaysia tidak ketinggalan dan menguasai kemahiran takbir urus koperasi. Dan saya percaya pewujudan hikmah di Miri, cawangan yang baru ini akan mendekatkan lagi dan juga memudahkan lagi para usahawan koperasi dan juga individu di dalam mendapatkan maklumat, peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang bantuan keusahawanan dan juga mendapatkan maklumat berkenaan dengan pengurusan, pentadbiran koperasi supaya lebih berdaya saing dan juga boleh memaju ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Setakat ini di Malaysia secara keseluruhannya terdapat 14,657 buah koperasi dengan 162 buah koperasi besar dan keanggotaan seramai 7.04 juta orang termasuk di Sarawak iaitu 1,109 buah koperasi dengan 15 buah koperasi besar dan keanggotaan seramai 297,332 orang. Sementara itu, menurut Dr. Ripin Lamat, sektor tenaga terutamanya minyak dan gas memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi dan sehingga hari ini, sektor berkenaan merupakan penyumbang kepada hasil pendapatan terbesar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dengan nilai 383 bilion ringgit. Hal ini boleh dilihat melalui beberapa usaha yang telah dilaksanakan, antaranya pembangunan industri hiliran dan huluan minyak dan gas dengan pembinaan kompleks petroleum bersepadu pengerang PIPC sebagai industri minyak dan gas terbesar di Malaysia. Melalui PIPC ini telah dijangkakan akan menjana pendapatan pelaburan industri berjumlah $61 bilion. Kalau kita convert kepada ringgit Malaysia, hampir 258 bilion ringgit Malaysia. Jadi itulah yang antara jangkaan pelaburan industri petroleum dan gas di Pengerang. Keadaan inilah yang ingin kita lihat dan bangunkan di Sarawak, terutamanya kita yang di bahagian Miri ini. Apalagi bumi kita Sarawak ini memang kaya dengan minyak dan gas. Tambahnya, pembangunan industri hiliran merupakan satu komponen penting dalam usaha mempelbagaikan hasil pendapatan negara daripada industri minyak dan gas. Selain itu, tambah Dr. Ripin, Sarawak juga telah memeterai perjanjian dengan Petronas bagi menyediakan peluang penglibatan yang lebih luas terutamanya kepada Petros. Sarawak juga telah memeterai perjanjian penyelesaian komersial dengan Petronas dengan memberikan pendapatan tambahan iaitu sales tax yang lebih banyak daripada hasil minyak dan gas yang ditemui di wilayah kita ini. Ini secara langsung menyediakan peluang pelibatan dengan lebih luas dan aktif kepada industri player minyak dan gas yang terutamanya baiknya pengurusan semua minyak dan gas darat oleh Petroleum Sarawak Berhad iaitu Petros. Di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, Premier Sarawak menyasarkan pembangunan ekonomi yang lebih mampan melibatkan industri minyak dan gas di negeri Sarawak selain ekonomi hijau dan ekonomi digital. Sehubungan itu, pihak kerajaan melalui agensi-agensi dipertanggungjawabkan akan berganding bahu dalam pelbagai aspek seperti hikmat nasihat, bimbingan, latihan, mengatur kerjasama, bantuan keuangan dan jaringan strategik dengan pemain industri.
Utama berehat seketika sekembali nanti. Golongan wanita diseru untuk menjalankan saringan kesihatan awal menerusi ujian mammogram dan ujian human papilloma virus HPV. TVS Live, sebuah konsert yang menampilkan artis-artis terkenal tanah air. Turut digandingkan dengan artis tempatan Sarawak. Jangan lupa saksikan TVS Live setiap Ahad jam 8.45 malam hanya di TVS Saluran 122. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pemimpin supaya tidak melupakan dan menyusahkan rakyat jika sudah memegang kuasa. Sebaliknya, beliau berharap kuasa yang diperoleh itu digunakan untuk membantu dan memperjuangkan nasib rakyat. Kita tak boleh lupa. Ya? Jadi sebab tu saya selalu ingatkan kawan-kawan, bila ada kuasa, kita gunakan untuk rakyat. Ya. Tak apalah orang kadang-kadang dalam politik ni, dia cerca kita, dia maki kita, ada dia kata tak Islam sangatlah, macam-macam, itu tak mengapa. Yang penting, negeri ini kita kena selamatkan. Bila saya sebut Malaysia diselamatkan, untuk siapa? Untuk Melayu, untuk Cina, untuk India, untuk orang Dayak, untuk Kadazan. Ya. Bukan untuk orang atas. Ya. Dan negeri ini kaya, hasil banyak. Tetapi pasal apa? Orang kaya, orang miskin ramai. Sebab wang yang ada kadang-kadang, kontrak lah, projek lah, itu curi terlalu banyak. Curi. Sebab itu saya kata, saya tak peduli. Kawan-kawan, sokong. Dan saya akan guna kuasa, selamatkan negara, jangan ada curi, bagi bantuan balik kepada rakyat. Percayalah, Malaysia mesti ubah. Mesti ubah daripada cara lama. Orang politik, saya sebut semalam, kalau mau menjadi kaya, berhenti politik, diam niaga. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika menghadiri sambutan Pesta Ponggal di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di Klebang, Cemor Perak. Terdahulu, Anwar menyertai sambutan Pesta Ponggal dengan menuang susu di dalam periuk tanah liat sebagai simbol perayaan. Dalam perkara lain, Anwar menyatakan komitmen menyelesaikan beberapa isu dua hala tertunggak antara Malaysia Singapura, membabitkan maritim, ruang udara dan bekalan air pada kadar segera. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mesej berkenaan menjadi komitmen Perdana Menteri dalam lawatan rasmi ke Singapura bermula Isnin. Dan dia juga itu yang berkaitan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan treaty agreement dan sebagainya. Yang lain ianya akan kita sentuh kepada soal ekonomi antara dua negara yang mana seperti yang kita sebutkan bahawa Singapura adalah antara rakan dagang bagi ASEAN, di peringkat ASEAN yang terbesar sekali. Jadi ada beberapa hal yang boleh kita perteguhkan lagi, meningkatkan lagi dari segi hubungan dengan antara dua negara. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia sempena lawatan sulung Anwar ke Singapura selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lepas. Hadir sama Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafar dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Pada 17 Januari lalu, Anwar dilapor mengadakan pertemuan bersama Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri menyatakan hasrat untuk memberi tumpuan kepada ekonomi dan bersama mencapai kemajuan dalam menyelesaikan isu dua hala yang tertunggak secara komprehensif. Dalam pada itu, Zamri berkata beliau yakin lawatan rasmi Perdana Menteri ke Singapura akan memperkukuhkan lagi hubungan dua negara yang sedia mesra. Memandangkan
latar belakang dan profil yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang sangat dikenali di peringkat antarabangsa, khususnya di negara ASEAN, termasuk juga dalam Singapura. Dan demikianlah hakikatnya yang kita saksikan ketika mana Yang Amat Berhormat membuat kunjungan rasmi ke Indonesia, kemudian ke Brunei, dan kali ini di Singapura. Dan saya yakin dia akan meningkatkan lagi profil Malaysia di peringkat antarabangsa dan membina keyakinan kepada para pelabur untuk datang melakukan pelaburan ke Malaysia semula. Kerana apa yang paling mustahak ialah kepimpinan negara yang ada dan juga kestabilan negara yang diwujudkan selepas pilihan raya ke-15 baru-baru ini. Ditanya sama ada projek kereta api berkelajuan tinggi HSR akan dibincangkan pada lawatan itu, Zamri berkata hal berkaitan cadangan serta projek infrastruktur mungkin akan turut dibangkitkan. Singapura. Jadi saya tidak boleh memberikan secara pasti sama ada ianya akan dibincangkan ataupun tidak. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan dalam bidang Kementerian Pengangkutan ini, yang paling mustahaknya ialah apa yang RTS. RTS ini adalah menjadi keutamaan dan ianya telah pun dijangkakan akan siap dalam tempoh 5-6 bulan. 2026 lagi sekarang telah pun rancak sedang berjalan, dan ianya akan memberi impak yang baik, iaitu dari segi pergerakan antara daripada Malaysia ke Singapura, dan begitu juga lah dengan Singapura dengan begitu licin berbanding dengan keadaan yang ada pada setakat ini. Golongan wanita diseru untuk menjalankan saringan kesihatan awal menerusi ujian mammogram dan ujian Human Papilloma Virus HPV. Dua ujian tersebut bertujuan untuk mengesan kanser payudara dan kanser cervix yang sering menyerang golongan wanita dan menjadi penyebab utama kematian mereka. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, bagi tujuan itu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN telah melancarkan kempen WCare untuk meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menjalankan saringan awal untuk mengesan kanser payudara dan kanser cervix dalam kalangan wanita. Katanya LPPKN juga ada kepakaran dan kemudahan untuk menjalankan ujian HPV bagi mengesan kanser-kanser tersebut. Nancy berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian kempen kesedaran reproduktif wanita WCare di Lundu. Jelas Nancy, berdasarkan statistik, penyakit kanser payudara menjadi antara kanser utama yang menyerang wanita, seterusnya menjadi penyebab utama kematian dalam kalangan wanita di negara ini. Penyakit kanser itu mencatatkan peratusan tertinggi berbanding kanser lain dalam kalangan wanita, iaitu sebanyak 34.1% kes bagi setiap 100,000 populasi wanita. Mengenai perkembangan lain, Nancy berkata seramai 480 responden daripada keseluruhan 8,000 keluarga terlibat dalam kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga IKK 2023 bagi mengukur tahap kesejahteraan keluarga di Malaysia. Dapatan daripada kajian IKK itu katanya akan membantu kerajaan dalam pelaksanaan dan penambahbaikan dasar-dasarnya yang melibatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Semua proses to improve kan seluruh Malaysia. Kenapa orang tak happy? Is it because of the job? Ataupun the family economy tak cukup, gaji tak cukup kan? I mean, it has to be representative of the whole situation in the country. Katanya lagi, kajian berkenaan melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang dan status sosial mereka, berpandukan 8 domen utama untuk menentukan tahap kesejahteraan penduduk di setiap kawasan terlibat. Berita utama berhenti rehat sekali lagi, nantikan selepas ini. Keprihatinan Kerajaan Sarawak terus terserulah melalui sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP.
TVS Live menampilkan artis-artis popular seperti Hafiz Suib, Bob Yusof, Nabila Razali, Ernie Zakri dan ramai lagi. Turut menampilkan artis tempatan Sarawak, Claudia Geres, Azmil Hassan, Huza Tahir, Zimo, dan ramai lagi. Setiap Ahad jam 8.45 malam hanya di TVS Saluran 122. Bertemu kembali. Keprihatinan Kerajaan Sarawak terus terserlah melalui sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP lebih RM100,000 kepada pelbagai persatuan dan pertubuhan di kawasan Dewan Undangan Negeri Jemoreng. Antara penerimanya adalah kelab dan persatuan sukan, rumah panjang, sekolah, organisasi belia, Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta rumah ibadat. Ya, semua organisasi kemasyarakatan yang ada dalam kampung dapat bergerak aktif, ya, memastikan aktiviti-aktiviti yang sihat, ya, berjalan dengan lancar di kawasan kampung. Peruntukan untuk JKK adalah, ya, dikhususkan bagi memastikan kegiatan dalam kampung itu semakin banyak. Peralatan keperluan JKK juga dapat ditambah dan dipertingkatkan. Demikian juga harapan saya kepada pihak sekolah, ya, agar peruntukan itu dimanfaatkan sepenuhnya. Sehubungan itu, Juanda yang juga Timbalan Menteri Integriti dan Ombudsman di Jabatan Premier Sarawak menasihatkan agar peruntukan yang disalurkan digunakan dengan sebaik mungkin. Pada masa yang sama, ujarnya penerima harus merancang dan melaksanakan aktiviti dengan sebaik-baiknya bagi memastikannya membawa faedah kepada komuniti setempat. Jadi peruntukan kepada pihak masjid, ya, sekarang kita sudah berada pada bulan Rajab. Ini adalah persediaan untuk pihak Masjid Surau menyambut bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi, dan saya berharap pihak masjid dan surau merancang awal, ya, aktiviti, ya, pada bulan-bulan kebesaran Islam, Rajab, Syakban dan Ramadan yang akan datang, ya, agar masyarakat kita terus bersatu padu, ya, terus saling bekerjasama, tolong membantu di antara satu sama lain. Adalah Polis Diraja Malaysia PDRM memberi jaminan akan melakukan siasatan secara telus dan terperinci berhubung kes bunuh seorang lelaki di Tawau, Sabah. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata siasatan yang dijalankan itu tidak mengira pangkat dan jawatan mereka yang terlibat. Jelasnya lagi, pasukan siasatan khas dari Bukit Aman telah ditubuhkan untuk menjalankan siasatan ke atas kes terbabit. Buat masa ini kita perlu membuat siasatan yang terperinci kerana kita perlu betul-betul pasti berkaitan dengan motif pelakunya, dan Polis Diraja Malaysia memberikan jaminan bahawa siasatan yang dibuat, yang diketuai oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah sendiri, ia akan dibuat secara telus, dibuat tanpa mengambil kira apakah status mereka yang terlibat, dan jika betul mereka yang terlibat, tindakan undang-undang tetap akan kita ambil. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas flag off kejohanan Kudalasa Antarabangsa Piala PDRM di Terengganu International Endurance Park TIEP Lembah Bidong pada Ahad. Terdahulu, majlis pelepasan disempurnakan oleh Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar. Tambah Akril, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai serta anggota yang terlibat dan tindakan undang-undang akan diambil. Pada 16 Januari lalu, mayat seorang lelaki telah ditemui dalam kawasan semak di Tawau dipercayai mangsa bunuh. Turut ditemui bersebelahan dengan mayat mangsa adalah kereta Pro 2 Myvi putih. Berikutan penemuan itu, 8 anggota polis yang terdiri daripada 4 pegawai kanan dan 4 pegawai rendah polis ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan kes menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial TVS untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. TVS menginspirasi duniamu. Saya Akmal Saleh. Salam hormat. Reformasi pemantapan dan juga pemangkasan pendidikan Malaysia, itu topik yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Yang Berhormat Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia 7.45 pagi hanya di saluran 122 esok dan juga MyTV. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. TVS Live, sebuah konsert yang menampilkan artis-artis terkenal tanah air. Turut digandingkan dengan artis tempatan Sarawak. Jangan lupa saksikan TVS Live setiap Ahad jam 8.45 malam hanya di TVS Saluran 122. Sempena Tahun Baru Cina, TVS menyajikan pelbagai rancangan TV terbaik. Red Cabinet, Tracing Tradition， 和文化流传已有千百年了，甚至远渡重洋，在这一片土地上扎根。TVS Live Istimewa Tahun Baru Cina. Chai Bale， 欠你那一点钱而已，你就有几条街？现在我没有钱还贷款了，银行又来收屋了，我一家大小怎么办？睡街边啊 Noted Strains。 你的爸爸在去世之前，他是 TVS mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Pak Chai, 新年快乐. #Love and Prosperity. Cuba lagi ku tak peduli, umpama ngerti apa kau mahu lagi, kau pemata hati, mahu tak mahu dirimu lagi. Semua atas lagi. Wow, jujurnya aku suka masih pada dirinya, walaupun tak berbeza. Jujurnya aku suka masih pada dirinya, pasti kau tak tahu, aku tahu tentang peranganmu.
Mami